Ini kalau nak tahu ni barang ni memang barang yang pertama sekali pakcik beli lepas pakcik book motor CBR pakcik, tapi sampai sekarang tak pasang-pasang. So jom kita pasang lah. Hello guys, so selamat datang pada channel Pakcik Mimin. Sekali lagi kita bersama dengan motor CBR atau sayap pakcik. Dan pada hari ini kita akan pasang barang yang pakcik rasa sepatutnya pakcik pasang mula-mula sekali lepas dapat motor, iaitu kita punya frame slider. Frame slider yang akan duduk dekat bahagian depan ni, kat sini yang terkeluar tu. Tu nama dia orang panggil frame slider. Function dia adalah untuk menyelamatkan korang punya cover set ni daripada terpatah atau tercalar apabila korang terjatuh bodoh. Maksud jatuh bodoh tu pula adalah contoh korang adjust motor dekat parking ke kan, lepas tu tongkat tak betul-betul park and then terjatuh. Itulah maksudnya jatuh bodoh. Ataupun lagi satu lagi, contoh korang nak U-turn motor kan, nak U-turn tengah slow and then tak boleh nak balance and then pop jatuh. Tu pun salah satu daripada jatuh bodoh juga. So bila terjadinya jatuh bodoh tu, memang cover set ataupun handle ni, kita punya tank ni, semua ni akan ada kesan sama ada calar ataupun yang paling teruk sekali adalah dia akan pecah sikit. So frame slider ni function dia itulah dia untuk selamatkan kita punya cover set ni semua daripada tercalar atau terpecah apabila korang jatuh bodoh. Dalam video ni juga, lepas kita dah siap pasang kita punya frame slider, kita akan pergi ke bahagian belakang. Kita akan pasang kita punya exhaust slider pula. So macam function frame slider tadi, kita punya exhaust slider tu function dia untuk selamatkan kita punya exhaust ataupun kita punya cover set bahagian belakang lah daripada tercalar ataupun pecah bila dia terjatuh bodoh. So ni dia dua barang yang pakcik dah dapatkan untuk pasang dekat motor pakcik hari ni. So ni adalah frame slider yang besar ni, and then yang kecil ni, ini adalah exhaust slider. So dia sebelah je lah, dia memang dekat bahagian exhaust sahaja. Frame slider ni pakcik memang dah beli lama gila. Lepas je pakcik book motor pakcik ni, inilah dia barang pertama yang pakcik beli. Tapi malangnya bukan barang pertama yang pakcik pasang. Sebab apa, nak buat benda ni pakcik kena buka cover set, and nak buka cover set tu pakcik perlukan masa yang agak lama lah untuk buat video ni. Jadi alhamdulillah hari ni ada masa lebih sikit. So jom kita tengok apa barang-barang yang akan kita perlukan untuk hari ni. So barang dia pun simple. Kita hanya perlukan ni barang untuk buka kita punya cover set. Kita perlukan Allen key size 4, size 5, and then kita pun juga perlukan screwdriver yang pendek lah untuk buka kita punya clip-clip yang ada dekat kita punya cover set tu. Untuk spanner kita perlukan size 8, yang ni untuk buka skru dekat kita punya engine case cover. Lepas tu size 12, yang ni untuk kita buka kita punya skru dekat exhaust nanti. Yang ni pula kita perlukan juga size 14. Size 14 untuk buka skru yang pegang dekat kita punya engine, yang engine mounting tu. So tanpa buang masa, jom kita start kita punya kerja hari ni. So sekarang kita dah start hujan guys. Langit pun agak gelap, angin pun agak kuat. So pakcik harap suara pakcik masih lagi clear tapi kalau suara pakcik ada gangguan, pakcik minta maaf guys. So untuk kita punya kerja hari ni, kita akan buka kita punya cover set kiri dan kanan. So untuk buka cover set yang sebelah kanan dahulu. So sebelah kanan ni kita akan buka, kita perlu 5 skru untuk bahagian tepi. Kita ada satu dekat bawah ni, situ. Satu dekat atas ni, satu dekat sini, satu lagi dekat sini, and then satu lagi skru dekat situ ya. Alright. Alright, so daripada 5 skru yang kita buka tadi tu, dia ada 3 jenis skru yang berlainan 2 skru ni adalah bahagian bawah tadi, 2 yang bawah. Dia skru dia macam ni je, pendek, dan dia gunakan kepala Allen key size 5. Untuk skru yang ketiga yang pakcik tunjuk tadi tu, dia menggunakan skru Allen key size 4 dan dia lebih panjang daripada yang tadi kalau korang tengok. And then untuk yang skru yang bahagian atas dekat bahagian dekat dengan handle kita tadi tu, skru yang keempat dan kelima, dia juga menggunakan Allen key size 5, tapi dia punya bahagian dalam dia kalau korang tengok dia ada macam
nak kata washer tak juga, dia macam ada tertimbul sikit lah. So korang bila nak pasang balik, pastikan nanti korang pasang skru yang betul dekat lubang yang betul. Okay guys. Alright, so seterusnya kita akan buka klip klip yang pertama. Mana nampak tak? Dia duduk dekat dalam ni tau. Dekat sini. Tu dia. So ni ada satu klip yang pertama, korang tekan and then tariklah dia punya klip ni. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya adalah dekat bahagian bawah sini, belakang cover set kita ni, bawah ni ada dua. Satu, dua. Yang ni dia gunakan klip yang jenis macam screwdriver tu. So kita kena masuk, pulas lawan jam dalam separuh pusingan, nanti dia terkeluar. Dan korang just tarik. Alright, so selepas tu kita akan ada beberapa lagi klip dekat bahagian dalam bahagian dalam kita punya cover set ni. Sini ada satu dekat atas, satu dekat bahagian bawah ni, kat sini. Satu lagi kita boleh tengok dekat bawah ni. Sini satu. And then dekat tengah ni pun ada lagi satu. And then dekat bahagian bawah kita punya cover set bahagian depan pun ada satu lagi klip yang menggunakan skru juga. Alright, so untuk kita punya klip yang dekat cover set kita punya motor ni, kita akan ada dua jenis yang korang akan jumpa. Satu yang macam ni, yang ni macam biasa. Macam motor-motor lain pakcik rasa memang akan selalu jumpa lah. Macam motor RS pakcik pun memang semua guna klip yang macam ni. So cara nak buka dia, korang just cari benda yang kecil dan tajam, tolak dia. Bila dia tenggelam, nanti dia akan terkeluar. So korang boleh congkel, tarik keluar. Alright. Tapi untuk klip yang macam ni, dia agak special lah pakcik rasa sebab tak semua motor ada. Yang ni pakcik rasa lagi selalu kita jumpa dekat kereta ataupun motor-motor besar lah kot. Sebab pakcik jarang ada motor besar, so pakcik tak tahulah. So cara untuk buka dia, korang perlukan screwdriver. Tapi bukan pusing sampai banyak-banyak kali lah. Dia korang just perlu pusing, korang tengok korang just perlu pusing separuh pusingan. Tap, dia dah terkeluar. So bila dah terkeluar tu, korang boleh congkel, tarik daripada cover set macam biasalah. Alright, so klip ni dia function dia sama, dia klip. So dia punya ketat, cara nak masukkan dia, korang just keluarkan balik. And then bila dah masuk, korang tekan. Untuk yang ni pun sama, korang just tolak dia terkeluar macam ni. And then korang masukkan dalam lubang dia nanti. Lepas dah masuk, korang tekan sampai jadi macam tu. Alright. So bila dia dah tekan macam ni, keadaan asal, dia dah dalam keadaan lock lah. Oh, memang betul-betul kuat angin hari ni. Pakcik harap pakcik punya suara masih lagi boleh jelas dalam video ni. So selepas kita dah buka semua skru dan klip yang pakcik tunjuk tadi, sepatutnya kita punya cover set bahagian tepi ni kita dah boleh cabut lah. Dan cara nak cabut dia adalah kita kena tolak dia ke atas So cover set ni kita akan tolak ke atas. Tapi sebelum kita buat tu, dia ada satu kawasan yang buatkan kita tak boleh nak tolak dia ke atas, iaitu bahagian sini Bahagian sini dia sangkut tau dekat hujung ni. So pakcik akan keluarkan dulu benda ni daripada cover set. Lepas tu baru pakcik akan tolak cover set ni ke atas macam yang pakcik tunjuk tadi. Dan cara dia adalah kita akan tolak macam ni. Tolak daripada bawah ni kat sini. And then kita akan kepak kita punya cover set ni lah untuk keluar daripada lubang dia ni. Alright. So lepas pakcik dah tarik yang bahagian hujung tadi, yang pakcik tunjuk tu, bahagian hujung ni kan. So yang lain tu just kepak-kepak sikit keluar daripada dia punya tempat dia klip-klip dekat kita punya inner tu. And then bila dah siap, sepatutnya kita just tinggal tolak dia ke atas and cover set ni akan tercabut. Lepas tu kita boleh terus siap-siap untuk cabut kita punya wire signal lah. Alright, so nak buka kita punya wire signal ni, kita just tekan kat sini. Dia ada klip tekan and then kita boleh tarik. Okay. So ni yang Pak cakap tadi, kita just perlu tekan dekat bahagian sini and then kita tarik dia keluar. Alright. Jadi untuk kita buka cover set yang sebelah sini pula, cara dia memang almost sama je, memang mirror je daripada apa yang kat sana. Kedudukan dia just pusing ke sebelah sini. Kita akan ada 5 skru dekat bahagian tepi. Tempat pun sama, bawah, tengah, dekat bahagian tepi tangki, and then dekat bahagian handle ada lagi 2. So 5 total skru. Lepas tu kita juga kena buka klip yang sama. Dekat atas ada 1. Dekat bahagian bawah mostly kita dah buka sebab kita dah buka cover set yang sebelah sana. So tinggal dekat bahagian yang dalam inner je lah, dekat sini. Okay, pakcik minta maaf guys. Pakcik dah buka semua klip tadi, pakcik baru perasan kenapa dia tak boleh tarik lagi kat sini kan. Rupanya ada satu lagi skru kat bawah ni guys. So dekat bahagian cover set yang sebelah sini, dia ada extra satu lagi skru dekat bahagian bawah quick shifter ni. So dekat tepi ni dia ada atas dan bawah. Alright, so pakcik rasa skru dia sama je dengan yang atas ni. So kita kena gunakan Allen key size 5 juga.
Dan selepas tu pakcik rasa dah tak ada apalah, kita dah boleh buka macam mana kita buka cover set yang sebelah sana tadi. Alright, so jom kita start pasang kita punya frame slider untuk sebelah kanan motor kita. Untuk sebelah kanan kita akan guna yang macam ni, bentuk yang macam ni guys. Ambil ini satu. Dia punya slider tak payah pasang lagi. Pakcik rasa kita perlukan yang ni Kalau korang tengok dia ada macam apa? Macam bentuk sikit bulat ni. Dia dekat luar. Sebab apa nanti kalau korang tengok dekat bahagian belakang kita punya plate ni, dia macam akan masuk dalam lubang ni kalau korang tengok. So korang tahulah yang ni untuk yang ni Untuk skru pakcik rasa kita akan pakai skru yang ni untuk pasang. Tapi dia ada dua saiz skru yang macam ni. So pakcik pun tak pasti sebenarnya kita akan pakai yang mana satu. Tak apa, kejap lagi kita tengok yang mana satu skru kita pakai, yang panjang atau yang pendek. Alright. So daripada sini yang akan kita buka adalah 3 skru Satu skru dekat dalam ni, satu lagi skru dekat tepi ni untuk cover engine, dengan lagi satu dekat atas ni. So 3 skru 1, 2, 3. Kita dah dapat buka skru. So first kita masukkan dulu yang dia punya spacer macam pakcik tunjuk tadi. Kita kena buka dulu 2 skru ni Kalau tak nanti kita tak boleh nak letak dekat sini. So yang ni tadi kita gunakan skru saiz 14. And then yang untuk cover engine ni saiz 8 So lepas kita dah buka 3 skru, kita boleh masukkan spacer macam yang cakap tadi. Yang ni masuk dalam ni. And then kita punya plate ni bersihkan sikit, dia kotor sikit. Okay. And then dia akan duduk macam ni lah. Ini akan masuk ke dalam lubang ni. Adjust sampai sampai dia ngam lah. So kalau ikut sekarang ni position memang tak payah tambah apa-apa spacer. Tapi disebabkan sini dia punya plate ni agak tebal So pakcik rasa untuk bahagian sini kita perlu guna dia punya skru lah. So skru engine dia ada bagi 4, saiz semua sama. So kita akan guna 2 dekat sini. Okay, so daripada yang pakcik ukur tadi, kalau kita guna yang panjang ni, dia punya saiz skru ni akan terlebih daripada sini. So pakcik rasa kita akan guna skru yang pendek lah. So saiz untuk kita punya skru yang baru ni saiz 16. Pakcik tadi 16, pakcik tadi 17 So kita terpaksa guna ni lah, kita punya yang boleh aras ni. Janji kita boleh ketat. Alright, so pakcik rasa bahagian kanan memang tak ada masalah, senang je. Kita just buka skru 3, pasang spacer kat dalam, pilih skru yang betul, pasang, dan dah siap. So jom kita pergi ke sebelah kiri motor. Ok, so sekarang kita dah berada di sebelah kiri motor kita. So untuk bahagian kiri ni dia agak tricky. So ni adalah plate yang kita guna untuk sebelah kiri. Sebab apa? Kita punya plate ni kita akan masukkan dekat bahagian besi ni Kita akan cabut dia punya spacer yang ada ni. Kita akan ganti dengan kita punya plate ni. And then dia akan masuk dekat sini. So kita akan gunakan skru dekat sini dengan dekat sini. 2 skru ni untuk pegang kita punya plate, okay? Tapi masalah dia adalah dekat sini kita ada hose punya clip. So first kali sebelum kita mula kita punya kerja, kita kena adjust sikit clip ni, clip hose untuk kita punya coolant ni. Kita kena tolak dia ke atas supaya kita ada ruang lah untuk masukkan kita punya plate ni. So cara dia senang je, kita cari plier. Macam ni pakcik ada plier yang jenis bengkok ni. So kita just kepit clip ni and then tolakkan dia ke atas Okay, pakcik dah tolak ke atas sikit. So kita akan tengok adakah dia muat ataupun tak So macam korang tengok tadi, untuk kita buka kita punya skru ni, kadang-kadang dia akan tersangkut So korang kena tolak-tolak sikit korang punya spacer ni, supaya dia punya, sebab kadang-kadang spacer ni kedudukan dia tersengit ke depan atau ke belakang. So korang kena adjust sikit lah, tolak-tolak sampai dia terkeluar. So next jom kita buka 2 skru yang pegang kita punya cover engine atas ni, okay? Okay, so selepas kita dah buka 3 skru tadi, skru yang pegang dekat frame, skru dekat cover engine 2. So kita dah boleh alih benda ni. Dia punya spacer ni, kita just tolak je, keluarkan dia, supaya kita boleh masukkan kita punya plate ni. Okay, so lagi satu plate ni, kita akan gunakan satu lagi spacer dekat belakang dia So maksudnya nanti bila kita dah masuk ganti tempat tu, kalau korang tengok dia punya space ni tebal and ni nipis. So nanti kita akan selitkan daripada depan masuk ke depan, macam ni. So kalau korang tengok dekat sini dia macam ada slot ada slot untuk kita masukkan dari depan. So dia akan tolak and masuk ke sini lah. Alright. So first kali kita masukkan plate dulu dekat tempat dia, and then baru kita masukkan kita punya spacer tu, right? Alright.
Plate dah duduk tempat dia. So sekarang ni kita akan ambil kita punya spacer ni, and then kita akan selitkan daripada depan antara kita punya plate. Alright, so senang je. Memang seriously masuk macam yang pakcik tunjuk tadi, masuk daripada depan sebab dia ada slot dekat depan tu. And then sekarang dia dah duduk dekat tempat dia lah. Okay, dah tak goyang. So sekarang kita boleh masukkan skru 1, 2. Yang ni guna skru engine yang kecil yang pakcik tunjuk tadi. And then untuk bahagian depan ni kita akan gunakan skru yang panjang ni lah. Okay, sebab yang pendek kita guna dekat sebelah kanan tadi. Tapi kan pakcik rasa sebab kita punya bahagian kiri ni, untuk yang skru yang dekat frame ni, sebab kita tak ada tambah apa-apa, dia punya plate yang kita letak ni memang dekat dalam. So pakcik rasa jarak dia tak jauh beza. So pakcik nak cuba pakai skru yang asal sebab Orimoto. Tada, dah siap dah. So kita punya plate untuk kita punya slider, frame slider dah siap untuk kiri dengan kanan. So next step adalah kita kena pasang cover set kita, and then baru kita pasang kita punya frame slider. Sebab apa? Kalau kita letak sekarang, pakcik takut nanti nak masuk kita punya frame tu takut tak lepas. Sebab apa? Dia biasalah dia akan ada terkeluar kan. So kita punya cover set tu bila kita nak masuk, kita akan gerak-gerak dia ke depan ke belakang. So pakcik rasa seeloknya pasang cover set dulu, dan baru kita akan pasang kita punya frame slider tu. So kita akan pasang balik kita punya cover set macam mana kita buka tadi. So untuk pemasangan tu nanti korang boleh refer balik lah video yang pakcik buka cover set. Dekat dalam tu detail semua skru, semua clip yang korang kena tarik. Korang boleh refer balik daripada awal video tadi. Okay. Alright, so daripada kita punya set yang kita beli tadi, dia akan datang dua size dia punya panjang skru untuk pasang kita punya frame slider ni. So kita kena pastikan kita pasang skru yang betul. Skru yang pendek ni adalah untuk sebelah kanan. Sebab korang macam yang korang perasan tadi, kita punya plate ni dia macam terkeluar sikit, dia dekat dengan kita punya cover set. Tapi untuk yang sebelah kiri, dia punya plate tu ke dalam dia punya engine punya kedudukan tu dia duduk belah dalam. So kita akan perlukan skru yang panjang untuk kita punya frame slider sebelah kiri. Alright. So pastikan korang gunakan skru yang betul. Kalau tak, nanti ada satu yang terlebih terkeluar, ada satu yang terlebih ke dalam. So spacer yang pendek, dia akan ikut skru pendek, dia akan letak dekat kita punya frame slider dekat sebelah kanan. And then untuk yang spacer panjang, dia akan duduk dengan skru yang panjang untuk kita punya frame slider dekat sebelah kiri. Tambahan yang mana ni pakcik terlepas pakcik terlepas pandang dekat kita punya alat-alat yang kita perlukan dekat awal video tadi. Sebab apa? Pakcik baru perasan yang banyaklah saiz yang kita perlukan yang lagi besar. So macam yang pakcik cakap tadi, untuk mula-mula kita punya skru nak pasang dekat kita punya frame tu, dia punya saiz nut dia tu memang agak besar, yang mana pakcik tak ada. So pakcik rasa dia adalah saiz 16 at least. Lebih kurang lah pakcik rasa 16. And then untuk yang bolt dekat sini, yang ni dia punya Allen key saiz pakcik rasa ni saiz 7 ataupun saiz 8, pakcik tak pasti. So korang kena pastikan korang ada semua alat-alat yang pakcik cakap tadi untuk korang pasang korang punya frame slider dekat motor korang. So seterusnya kita akan pergi kepada kita punya exhaust slider. Alright, so barang yang terakhir dan yang paling mudah lah dalam video kali ni, untuk pemasangan exhaust slider ni, korang tak perlu nak buka apa-apa cover set atau apa. Korang just perlu buka satu skru je, iaitu skru yang pegang kita punya exhaust ni, menggunakan sepanas saiz 12 dan yang belakang ni saiz 10. Kalau dia terlampau ketat, korang perlukan sepanas saiz 10 lah untuk pegang yang belakang. Kalau tak, macam pakcik selalunya pakcik guna tangan je sebab memang tak ketat sangat pun. So sebelum kita buka kita punya skru ni, sebab kalau kita buka kita punya skru ni, kita punya exhaust ni akan terus tergantung. So kita kena prepare dulu barang yang kita akan masukkan untuk ganti skru asal ni. So ni adalah apa yang korang akan dapat dalam kotak ni. So sebenarnya benda ni dia universal dia bukan khas untuk CBR 250RR. Sebab apa? Dia punya pemasangan dia tak perlu ke apa-apa plate yang special ikut cover set tertentu. So dia sebenarnya ni universal lah. Dan ni adalah benda yang dia akan dapat sekali, satu set. Dia akan bagi juga dua skru satu skru yang kurus, satu lagi skru yang agak tebal lah. So untuk kita punya motor CBR 250RR ni, dia punya lubang skru dia kecil, dia punya bolt dia kecil. Kita akan gunakan yang kurus ni lah. So first kali kita akan masukkan washer. Pastikan korang cari washer yang tebal macam ni dekat dalam kotak tu tadi. Sebab apa? Kalau korang pakai washer yang kecil, korang punya skru ni takkan pegang korang punya exhaust slider. Maksudnya korang exhaust slider ni boleh terkeluar macam tu je. So kita punya skru semua, bolt semua dah siap. So kita dah boleh cabut kita punya yang asal. Tarik je daripada lubang.
Dan kita masukkan yang kita punya yang baru. So untuk kita punya yang skru dekat belakang tu, kita punya nut dekat belakang, kita boleh gunakan nut yang asal. Sebab apa, dia menggunakan saiz yang sama kita punya bolt. Alright, so kita punya pemasangan exhaust slider dah pun siap dan dia memang agak terkeluar. So ni dia guys, rupa daripada depan, daripada belakang. Kita punya frame slider dan juga exhaust slider dah pun siap pemasangan. So macam ni lah rupa dia. Nampak uniform lah sebab dia sama jenis kan. So tak adalah nampak pelik sangat. And then kat sini memang dia terkeluar ngam-ngam lah. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya frame slider dan juga exhaust slider tu adalah bahagian yang paling duduk kat luar. Maksudnya kalau dia terjatuh bodoh, so korang punya cover set semua selamat lah, InsyaAllah.